titik bertindih /2 ni BLY data Nilam 2021. Di mana kalau kita pergi ke sini, sekejap saya tu share dulu. Okey. Kalau kita pergi ke link yang saya bagi tu, dia akan ada ni, keluar Google Sheet ni. Jadi dia ada yang kat bawah ni, dia ada untuk sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi jangan beritahu saya pula nanti, sebab apa nama sekolah saya tak ada dalam ni. Jadi kena tengok kat bawah ni, rendah dan menengah. Dia dah asing dah. Okey, untuk sekolah rendah ni, okey, yang pertama adalah jumlah murid. Pastikan jumlah murid ni yang terkini lah. Seterusnya, bahan bukan buku. Okey, bahan bukan buku ni seperti contohnya dia baca pamphlet ke, dia baca kad mana-mana ke, di mana dia bahan bacaan tapi dia bukan bentuk buku. Okey, seterusnya bahan digital. Yang ni kalau dia dah baca dalam internet ke ataupun dia menonton TV, dia tengok subtitle pun dia kira nilam. Yang tu bahan digital. Okey, seterusnya kalau buku, dia ada dua jenis ni, fiction dan bukan fiction. Jadi ada cikgu yang tanya saya sebab dia maybe cikgu nilam baru, jadi dia tak tahu lagi fiction dan bukan fiction ni. Okey, fiction ni macam cerita, bukan dongeng, dia macam cerita rekaan lah. Tapi dia ada dua jenis, realistik dan bukan realistik. Realistik ni maknanya macam cerita tu benar lah, dan bukan realistik ni macam cerita dongeng. Okey, kalau bukan fiction ni buku yang berfakta, contohnya buku almanak ataupun macam kamus ke, memang bukan buku rekaan semata-mata lah. Buku tu buku teks tidak dikira. Buku teks Al-Quran tidak dikira, kecuali terjemahan, baru dikira. Okey, seterusnya bahasa Melayu, bahasa Inggeris atau lain-lain. Kalau saya perhatikan di SMA Marang, Bukit Saru dia ada buku bahasa Arab dan sekolah jenis kebahasaan Cina, dia ada baca buku bahasa Cina dia. Okey, seterusnya cikgu akan isi ikut sekolah masing-masing. Okey, isi ikut sekolah masing-masing dan isi bahagian yang warna putih ni saja. Yang bawah ni tak perlu, dia akan auto generate. Kalau ada error-error ni pun tak apa, biarkan sebab tak ada data lagi. Dah ada data nanti baru dia generate. Okey. Sekarang ni macam mana nak dapatkan IQ nilam? Okey, data IQ nilam. Lepas ni dalam grup saya akan bagi inilah file Excel ni sama macam ni tapi dalam bentuk offline lah. Mana di situ ada data setiap murid sekolah cikgu. Jadi cikgu ambil data tu, kalau contohnya, okey saya tunjuk data nilam tu. Data IQ nilam. Okey, saya tunjuk sini. Okey, data IQ nilam ni, di mana yang ni kalikutnya KPM bagi di seluruh Malaysia. Jadi jenuh saya nak tengok daerah mana. Jadi saya sorting itu untuk daerah Marang. Maknanya kat sini semua yang ni yang tahun lepas. Okey, yang tahun lepas ni pun kita nak guna nanti. Okey, yang tahun ni okey, Marang. Okey, ni adalah data nilai untuk tahun ni. Okey, dia ada nama seorang-seorang murid kita ni setiap sekolah. Maknanya dia ada darjah berapa,
bahan bukan buku ada berapa, dia baca buku fiksyen berapa. Okey, cara dia, cikgu nak tambah semua ni makan masalah. Orang kata sebab apa, takkan kita nak tambah, contohnya 21 tambah 7 tambah lambat. Jadi kalau yang dah mahir menggunakan Excel ni, cara dia, kita guna formula yang sum tu. Okey, contoh kita nak dapatkan data bukan buku untuk sekolah kebangsaan Marang. Contohnya ni adalah contoh sekolah SK Marang, di mana SK Marang hanya 2, okey 15 orang sahaja yang menggunakan IQ Nilam. Jadi kalau makin ramai makin banyaklah kena kira. Cuma untuk memudahkan cikgu, contohnya saya nak dapatkan data SK Marang, iaitu bahan bukan buku dia. Cikgu pergi klik mana-mana tepi ni, ataupun nanti sebab fail tu akan jadi fail milik cikgu. Cikgu tulislah sini, contohnya jumlah bahan bukan buku. Okey, contohlah tajuk ni. Okey, cikgu klik pada kolom ni, cikgu pergi dekat FX ni, mana kita nak letak formula dalam ni. Tekan je ni, atas sekali sum ni, tekan je okey. Okey, kalau yang ni, kita anjak ke mana-mana je, dia takkan hilang. Jadi cikgu klik je dekat mana kita nak jumlahkan dia. Tarik je. Okey, sampailah akhir sekolah cikgu. Contoh sampai sini. Okey, dah tarik je jadi macam ada line bergerak-bergerak macam ni. Cikgu biarkan. Terusnya okey. Okey, kita akan dapat terus jumlah 28. Maknanya dalam data apa, yang form tu, kita akan dapat untuk bukan buku 28. Ni IQ Nilam. Dan untuk yang manual tu, yang tu cikgu kena kiralah semua sekali. Ada sekolah dia buat macam ni. Dia ambil semua data tu, setiap guru kelas akan isi, dan dia akan dapatkan data tu daripada guru kelas. Lagi mudah. Sebab guru kelas ni dia lagi rapat dengan murid dia. Okey, seterusnya ni data tahun lepas. Okey. Yang ni saya akan beri juga dalam grup WhatsApp nanti. Sebab apa diperlukan adalah untuk rujukan pada tahun lepas dan tahun ni. Jadi sebab apa saya bagi ni, kita menjadi rujukan sebab apa? Contohnya di SK Marang. Cuma tahun ni dia tak perlu nyatakan berapa yang terlibat. Dia anggap 100% murid di Malaysia ni kena terlibat. Memang wajib terlibat. Tak perlu dah ada apa, macam yang terkecuali. Kecuali murid pra dan tingkatan 6. Dia murid ni terlibat, tapi dia tak terlibat dari segi perekodan. Maknanya dia boleh baca buku, dia buat menyertai aktiviti nilam. Tapi dia kalau nak rekod lagi bagus sebab dia akan naikkan data purata bacaan murid di sekolah masing-masing. Kalau dia tak nak rekod, tak apa. Yang tak menjadi kewajipan dia. Sebab pra pun saya rasa susah nak rekod ni. Okey. Dan dia akan menjadi rujukan cikgu. Contohnya SK Marang. Okey, SK Marang kalau ikutnya purata bacaan dia 30. Seorang murid membaca 30 buku atau bahan bukan buku lah. Jadi tahun ni, kalau boleh kita nak meningkat lah. Sebab tahun lepas pun PKP juga ni. Okey, cuma yang menjadi perangkatnya, okey, sebab berlaku pada tahun lepas. Okey, saya tunjuk yang Excel yang online tadi tu. Okey, yang ni. Okey, contohnya uh, saya buatlah contohnya SKPBD Marang ni. Yang ni
saya tak masukkan dalam jumlah dia. Okey. Contohnya bahan bukan buku ni saya buat 5 dan bahan digital saya buat 5. Jadi 10 dah. Okey. Yang menjadi perangkatnya macam ni. Sebab kalau kita fikir positif lah, maybe cikgu ada tersilap nak taik ke tersilap data ke macam mana. Okey, fiction dia buat 20, bukan fiction 15, bahasa Melayu 15, yang ni bahasa Inggeris 2, bahasa lain ni dia buat 6. Okey, siapa boleh jawab? Sebab apa data dia ni jadi salah? Contohnya murid dia ada 10 orang. Okey, tak apalah saya jawab. Okey, yang menjadi perangkat JPN yang ni dia akan, bila dia tengok data macam ni, okey, dia akan tanya PPD dulu. Betul tak cikgu ni buat ataupun orang kata main sihir je lah. Saya kata betul lah, maybe tersilap aku. Jadi dia minta saya ni ke sekolah untuk orang kata verifikasi lah, betul ke tak. Okey, jadi kalau sekolah, contohnya sekolah tu memang tiap tahun mewakili negeri ataupun daerah, memang adalah impak dia murid tu. Sekolah ni biasanya bukan nak kata longgar, tapi JPN atau KPN ni memberi kepercayaan lah. Maknanya bila berlaku murid baca buku banyak ni, buktinya sekolah tu melahirkan seorang tokoh nilam. Terbuktilah. Cuma untuk sekolah yang belum, bukan bukan dia tak ada tokoh, cuma belum sampai waktu lagi tu, dia buat banyak ni. Dia buat data ni banyak tapi hasil tak ada. Tapi dia tengok juga sekolah lain, kalau majoriti marang memang sebab dia nak check semua sekolah memang tak mampu. Jadi dia ambil dalam 1-2 je. Dia tengok sekolah lain lebih kurang je, tu diterima. Cuma contohnya dia macam terlampau tinggi sangat. Bila terlampau tinggi, contohnya dia buat 10. Okey, kalau ikut sini 5 10 bahan bacaan dia dah baca. Tapi sebab apa kat fiction ni sampai 20? Kalau 20 maknanya dia dah baca 20 buah buku fiction. Tambah dengan bukan fiction 15, 35. Sedangkan di buku sini ada 10. Situ akan jadi orang kata kantor ya. Maknanya orang akan main pakai isi je. Jadi orang kata kena siku sini. Jumlah buku dengan bahan digital ni, semua ni 15 ni dengan sini bahasa Melayu ni. Silap saya, buku ni memang jumlah semua diikut semua ni. Dia akan tengok sini siku tak dengan bahasa ni. Jadi cikgu kena alert lah. Dia akan check sini. Okey. Ni untuk sekolah rendah. Sekolah menengah pun sama je. Sekolah mudah sikit paparan nanti. Ni pun dah ada orang buat dah ni. Bagus ni. Maknanya saya lepas ni saya akan bagi 2 file. File pertama file data nilam IQ nilam, dan file kedua file tahun lepas untuk rujukan. Maknanya nanti cikgu akan tengok rujukan untuk cikgu. Cikgu tahun lepas berapa. Kalau boleh, kalau sama nak macam mana. Tapi kalau boleh elakkanlah turun tu. Sebab apa? Kalau ikut KPI kebangsaan kita, jauh lagi lah nak capai. Cuma kita tahun ni dan tahun lepas kita boleh bagi alasan sebab PKP. Tapi bila ada IQ nilam, jadi susah sikit nak bagi alasan tu. Sebab dia kata nilam boleh berlaku di mana-mana, tak semesti di sekolah. Maknanya murid boleh isi tu melalui IQ nilam. Cuma itulah, kita ada backup, mana alasan tak semua murid ada gadget. Tapi kalau boleh kita elakkanlah memberi alasan tu. Okey. Salam Tuan. Okey.
Ada, boleh tak nak tanya? Boleh. Uh, saya guru nilam baru. Lepas Okey, okey. tu bila isi dalam IQ nilam ni memang ramailah murid tak isi sebenarnya. Sebenarnya ada je dia orang bahan bacaan dia orang tu, tapi dia orang ramailah tak isi dah ni. Masalah jadi. Tambah Memang pula PDPR lama baru ni kan, PKP betul. lama. Dia Jadi macam bukan, mana tu? dia macam ni. Anak saya sendiri pun tak isi. Nampak dia baca cikgu dia Ya betul. bagi contohnya di SK dulu sila, perkongsian lah ni. Cikgu dia buat masa PDPR itu, PKP, berapa bulan tu, dia buat satu buku satu hari. Maknanya memang anak saya pun baca pun tak lancar lagi, tapi dia ada lah nampak dia baca tu. Dia pun tak isi benda tu. Jadi saya nak isi pun kata mula-mula ni okey lah, lama-lama tu jadi capur malas pun ada. Cuma cikgu gini lah, sebab kita sekarang ni kita tahu nilam ni berlaku cuma tidak direkodkan je. Okey. Untuk ni cikgu beri anggaran je berapa. Bukan saya suruh buat gitu, tapi cikgu pandai-pandai lah. Cikgu anggarkan berapa tu. Sebab kalau boleh kita tak nak Okey. Lepas tu KPI tu jatuh. maksudnya kena rujuk yang pengisian sebelum ni ya? Wujud pengisian. Kalau boleh kita nak meningkat, jangan menurun. Alamak. Cuma saya nak mention kepada SMK Seri Serating, SK Jenang dan SK Singparawai. Yang ni bahaya sikit sebab dia masuk bertanding PSS. Jadi dia ada file D. D dia bagi untuk pertandingan ni, dia ada file D untuk nilam. Yang ni dia akan detail check. Yang ni jadi tiga sekolah ni kena berhati-hatilah. Maknanya kalau dia nak buat nilam ni tinggi, sebab dia kena tinggi sebab sekolah tu dia kena tinggi. Jadi dia kena tally lah dengan file dia tu. Takut nanti menjerat diri lah tiga sekolah tu. Okey, ada soalan lagi ke? Murid ni, jumlah murid ni murid perdana sahaja ke semua murid di sekolah? Maaf saya tanya. Dia semua murid. Termasuk kelas PPKI? PPKI. Sebab PPKI pun dia ada nilam sebenarnya. Sebab menggunakan ID delima kan? ID delima. Cuma yang kecuali pra lah kan? Kecuali pra, dia tak perlu rekod dengan tingkatan 6. Okey. Terima kasih. Ada soalan lagi? Assalamualaikum, nak tanya. Okey. Yang tentang IQ nilam tu, baru ni kan dia ada masalah data bila murid key in satu buku tapi dia jadi berganda. Macam mana tu? Cikgu ke yang tanya saya itu? Tak tahu. Sebab ada ramai kau tanya itu. Sebab apa 2 orang je sih. Sebab anak saya sendiri pun kalau key in dia jadi berganda. Jadi confuse juga kalau kita nak kira ikut total nilam tu. Dia jadi macam ni sebenarnya sebab kita key in lepas tu kita check tak ada lagi lah. Sebab dia ambil tempoh 24 jam baru dia ataupun berapa jam baru dia key in data untuk kita. Jadi lepas ni kalau key in tak nampak, lepas tu data yang kita key in tu tak ada, biarkan je. Kalau esok tak ada baru isi. Masalahnya bila key in, kemudian kita nak tengok buku tu masuk ke tidak, kita log out balik, kita lepas tu log in semula, terus berganda data tu. Itu yang jadi confused tu. Isi sekali je? Isi sekali je. Jadi kita nak pastikan buku yang kita key in tu dah masuk belum, kita log out dulu. Kemudian kita log in semula, dah berganda dah total tu dari yang asal. Pelik ya. Kali itu positifnya untunglah murid tu. Jadi saya confused. Jadi saya untuk sekolah Bukit Payung, saya edarkan juga borang nilam yang saya edit dari ni lah. Saya buat sendiri. Edarkan pada murid, suruh rekod dekat borang tu lah manual, jadi masuk dalam file. Okey, untuk tahun ni, cikgu terus je yang berganda tu, tak apa. Sebab macam ni, sebab dia akan data dia dah keluarkan, dia takut nanti sebab apa makin menurun ni, sebab sedangkan IQ nilam banyak dah. Cuma
isu ni saya akan panjangkanlah kepada JPN dan JPN akan bagi tahu KPM balik. Okey, kemudian lagi satu, memang kita kena guna ID murid untuk cek satu-satu akun nilam ke dah ada penyelarasan yang guru penyelaras boleh semak data secara keseluruhan? Okey, setakat ni tak ada. Dia dalam proses, cuma saya tak tahu lah sebab di peringkat atasan pun bila berlaku struktur. Jadi kawal pindah ke ditukarkan ke macam mana. Jadi beralih tangan jadi lambat sikit proses ni. Okey, Okey, jadi cuma sekarang ni KPN dah bagikan data mentah lah untuk akun nilam tu. Okey. Saya akan bagi lepas ni yang data tu mengikut Mana sekolah. kita sekadar rujuk yang Encik akan bagi nantilah. Tak? Yang tu. Okey, terima kasih. Okey, sama. Ada soalan lagi? Kalau tak ada, kita nak habiskan ni. Okey, kalau tak ada, kita terus kepada slide tadi. Okey, maknanya link ni, tekan je link nanti dia akan pergi dan tarikh untuk hantar 7 Disember 2021. Okey, ni adalah tarikh hantar sebenarnya untuk peringkat daerah. Sebab apa saya bagi tarikh ni? Biasalah, nanti ada yang tak hantar lagi ni. Jadi saya akan follow up balik lah ke cikgu tu. Kali kunya untuk peringkat negeri adalah 9 hari bulan. Jadi ada 2 hari tu saya akan follow lah mana cikgu yang tak buat lagi tu. Okey, so kita harap data nilam ni bermula 1 Januari hingga 30 November. Makna kalau cikgu nak buat terus pun tak apa. Sebab cikgu rasa murid tak baca mana dah bulan sebelah. Tapi tak boleh macam tu. Rugi lah data kalau jika ada murid membaca bulan sebelah ni. Cuma kalau boleh hantarlah pada masa yang ditetapkan ni. Mudahkan saya untuk urusan JPN. Sebab JPN pun sekarang ni dia nak data ni untuk pilih daerah mana baca yang terbanyak dan sekolah murid yang baca terbanyak tu. Saya tak pastilah, bukan nak janji ni. Tapi dia ada nanti pada bulan 12 nanti ada anugerah duta sekali lagi. Sebab hari tu anugerah duta tu adalah untuk nilam 2021 dan yang tahun lepas. Cuma untuk bulan 12 nanti ada yang banyak kategori tu. Rasanya ada 70 lebih jenis rasanya, 75 ke berapa. Yang tu tak tahulah berapa dia bagi. Cuma ada yang akan bagi anugerah untuk sekolah bacaan terbanyak macam tahun-tahun sebelum ni. Tapi yang ni tak boleh janji lah, saya dengar kabar angin macam tu je. Okey, ada soalan lagi tak cikgu sebelum kita akhiri bengkel kita pada petang ni? Okey, video ni saya akan hantar juga dalam grup WhatsApp. Mana-mana cikgu yang tak dapat menyertai pada petang ni. Okey, seterusnya adalah kehadiran. Okey, mana cikgu yang boleh scan, boleh scan. Yang tak dapat scan tu boleh type tu. HTTPS tu, forms GLE, panjang tu. Kalau boleh scan lagi mudah. Untuk saya masukkan dalam SPL KPM. 1 jam pada petang ni. Walaupun setengah jam je saya rasa. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita sudahi bengkel pada petang ni dengan surah Wal-As. Okey, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan. Saya harap cikgu dapat faham dan dapat menghantarlah data nilam ni. Dan saya beri peringatan sekali lagi, hati-hati mengenai buku, bahan bukan buku dan bahan digital tu, biar sinkronis dengan bahasa tu. Sebab nanti situ tak sikut dia akan menjerat kita lah.
kalau boleh kita pun tak nak orang mari verifikasi betul ke tak ni. Biasanya sekolah yang menang lah dia akan verifikasi betul ke tak tu. Okey, saya akan biarkan QR code ni dengan link ni dalam masa 5 minit. Mana cikgu nak live pun boleh live lah kalau dah siap untuk kehadiran ni. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum cikgu kan. Yang barcode tu untuk kehadiran ke? Ya, kehadiran. Tapi saya try buat ni dengan telefon dia macam tak dapat. Tak dapat. Orang lain macam mana? Ha? Ya, saya try tu. Boleh je. Boleh je orang lain? Orang lain boleh tu.